Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Vanakkam dachan, hao annyeonghaseyo, konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei, belajar akaun cara smart and easy guys. Alright guys, hari ini saya akan bincangkan lagi topik bab 1 iaitu pengenalan perakaunan dengan subtopiknya ialah penyata keuangan. Untuk menonton video ini, anda hendaknya merujuk bersama-sama dengan buku teks. Untuk mendownload buku teks secara digital, anda boleh dapatkan di bahagian description di bawah, dan begitu juga bahan PowerPoint untuk guru-guru. Okey guys, yang baru menonton video ini ataupun channel saya, anda bolehlah like, subscribe dan share guys. Okey guys, apa kita tunggu lagi? Let's go guys. Okay guys, mari kita teruskan pengenalan perakaunan. Subtopiknya penyata keuangan. Sila rujuk sekali dengan buku teks muka surat 13. Okay guys, yang pertama, objektif dia atau pesannya pembelajarannya, pelajar boleh menyenaraikan jenis penyata yang terdapat dalam penyata keuangan. Okay guys, bila sebut penyata keuangan, automatik dalam otak awak boleh terfikir, terbayangkan ada dua. Penyata keuangan tu terbahagi kepada dua, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi, dan penyata kedudukan keuangan. Ada dua. Okey, senang sahaja. Ingat. Okey guys, seterusnya kita akan pergi ciri kualitatif penyata keuangan. Okey, penyata keuangan dia menggambarkan keadaan dalam perjalanan perniagaan. Kemudian penyata kewangan yang disediakan dengan baik akan memastikan maklumat di dalamnya berguna pada pelbagai pengguna. Pada asasnya, penyata kewangan yang baik memenuhi ciri kualitatif berikut. Okey, seperti dalam gambar rajah. Ciri kualitatif ni ada dua, ciri kualitatif asas dan ciri kualitatif tertingkat. Kualitatif asas ni dia ada pecahan berdua, iaitu kerelevanan, perwakilan benar. Okey, dua. Manakala ciri kualitatif tertingkat ada empat, iaitu kebolehbandingan, kebolesahan, kebolefahaman dan pemasaan. Okey guys, kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok kerelevanan. Kerelevanan ni maksudnya apa? Maklumat dalam penyata kewangan tu harus relevan dengan keperluan pengguna. Okey. Kedua, maklumat ini dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna. Okey guys. Seterusnya, perwakilan benar. Maklumat dalam penyata kewangan mesti bebas daripada kesilapan material dan tidak unsur berat sebelah, serta pelaporannya tidak mengelirukan. Okey, maksudnya dia bebas daripada kesilapan lah. Dan dia tak ada menunjuk berat sebelah serta tak mengelirukan. Oleh itu, semua data atau maklumat perlu didedahkan secara jujur. Tu yang benar tu, perwakilan benar. Didedahkan dengan jujur penyata kewangan tersebut, tanpa berselindung, dan pelaporan harus disediakan dengan cermat. Okey, next. Ciri kualitatif tertingkat pula, kebolehbandingan. Penyata kewangan tahun semasa mesti boleh dibandingkan dengan tahun lepas. Okey, penyata kewangan ni disediakan setiap tahun. Jadi tahun ini punya penyata kewangan dengan tahun lepas penyata kewangan, kita boleh tengok, kita boleh bandingkan. Okey, prestasi kewangan syarikat kita. Okey, pengguna boleh mengenal pasti trend dalam kedudukan prestasi dan kewangan bagi entiti berkenaan. Kita tengok trend perniagaan tu, prestasi dia meningkat ataupun menurun. Kalau meningkat tu maksudnya untung dia meningkat. Okey, banyak segilah kalau meningkat tu ataupun kerugiannya pun meningkat pun ada juga. Kita tengok trend dia, semakin untung ke semakin rugi syarikat tersebut. Dia boleh banding. Seterusnya kita pergi pemasaan. Maklumat yang disampaikan tepat pada masanya adalah lebih relevan kepada pengguna. Kekelewatan dalam penyediaan maklumat kewangan menyebabkan ia kurang relevan untuk membuat keputusan. Okey, maksudnya penyata kewangan ni kalau dia sepatutnya telah siap pada bulan yang tahun, contohnya tahun 2020,
patutnya penyata kewangannya dah siap pada tahun Januari 2021. Okey, dah siap, sepatutnya dah boleh diserahkanlah kepada pengguna-penggunanya. Tapi kalau dia lewat sampai bulan Disember 2021 baru nak bagi, so dia menjadi kurang relevan lah untuk membuat keputusan. Okey. Seterusnya, kebolehfahaman. Maklumat mesti mudah difahami oleh pengguna penyata keuangan. Maksudnya standardnya semua sama. Jadi bila orang baca dia boleh faham lah. Orang pengguna dalaman, pengguna luaran. Okay, maklumat tambahan harus dinyatakan dengan jelas dalam bahagian nota. Okay. Mana-mana ada yang memerlukan maklumat tambahan ataupun penerangan, hendaklah disertakan dengan nota dan dijelaskan dalam nota tersebut. Bahagian nota lah. Okey, seterusnya, kebolehsahan. Jika maklumat dalam penyata kewangan boleh disahkan, ini memberi jaminan kepada pengguna ianya boleh dipercayai. Maksudnya maklumat tu adalah sah. Okey, so yang nak sahkan ni siapa? Juraaudit lah. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada membandingkan item-item dalam komponen penyata kewangan. Okey, setiap pelajaran dia, pelajar boleh membandingkan ataupun beza item-item dalam komponen serta kegunaannya. Okay, kat sini, di sini kita ada 3 contoh, kedai runcit, klinik mata dan koperasi kewangan. Ni saya ambil dalam buku teks. So kita pergi satu persatu. Aspek akaun perdagangan. Okey, komponen jualan bersih. Okey, dekat kedai runcit komponennya jualan, pulangan jualan. Okey, komponen klinik mata, dia jual barang tak kan, ataupun jual ubat saja, ataupun beri perkhidmatan. So disediakan hasil dia ialah yuran rawatan. Jualannya adalah hasil kedai, ni hasil klinik, yuran rawatan ataupun bayaran rawatan lah. Koperasi kewangan, komponen jualan bersih dia ialah hasil faedah pinjaman. Okay, kalau koperasi tu bagi pinjaman kepada ahlinya, dia mendapat faedah kan, dia kenakan faedah. So itulah hasil koperasi tersebut. Itu contoh. Okay, komponen kos jualan dan komponen kos jualan bagi kedua-dua ni, kedai runcit dengan klinik mata ni lebih kurang sama. Okay, nanti belajar boleh rujuk kemudian lah. Okay, bila dah mengetahui item-item dalam penyata kewangan. So akaun untung rugi, hasil. Okay, hasil kedai runcit ialah dengan klinik mata. Kedai runcit ni jual barang, klinik mata ni klinik doktor, dia berikan perkhidmatan. Okay, tak nampak apanya dia jual. So dekat kedai runcit, akaun untung rugi dia ada komisen diterima, faedah simpanan, diskaun diterima. Ni antara hasil dia. Okay, hasil kedai klinik mata ialah komisen diterima dan faedah simpanan. Hasil ni dia ni lah, maksudnya dia dapat pendapatan yang diperoleh oleh perniagaan, bukan daripada aktiviti perniagaan lah. Contohnya dia simpan duit dalam bank. Okey, kemudian sampai akhir tahun bank bagi dia dividen ataupun faedah atas simpanan tersebut. Okey, begitu juga dengan koperasi. Okey, belanja-belanja lain lebih kurang sama. Okey, diskaun diberi, kadar bayaran untuk ketiga-tiga ni lebih kurang sama. Okey, belanja sama. Okey, berbeza cuma pada akaun perdagangan ni, okey, pendapatannya ialah jualan, kat sini perkhidmatan dia yuran rawatan, ni hasil faedah pinjaman. Okey, akaun untung rugi semua lebih kurang sama, faedah simpanan, cuma dekat sini dapat komisen. Okey, penyata kedudukan kewangan pula, okey, dia semua aset semua sama, harta, okey, kenderaan, perabot, dia semua sama, aset dia semua sama. Okey, liability pula, liability cuma ada berbeza sedikit lah dengan liability kedai runcit dan klinik mata lebih kurang sama, pinjaman, akaun belum bayar, overdraft bank. Manakala koperasi, faedah pinjaman belum bayar, itu tanggungan lah. Okay guys, kita teruskan. Seterusnya, pihak yang bertanggungjawab menyediakan penyata
keuangan. Okey, pihak yang bertanggungjawab menyediakan penyata kewangan ni, sebelum tu objektif ni lah, pelajar-pelajar boleh menamakan pihak yang menyediakan penyata kewangan, iaitu pemilik perniagaan, okey, pekerja sendiri dan pihak luar. Okey, bagi pemilik perniagaan ni, okey, jadi pelajar cuma boleh namakan je. Okey, siapa yang yang kena sediakan penyata kewangan ni? Okey, yang boleh sediakan. So, pertama, pemilik perniagaan. Okey, bagi perniagaan kecil-kecilan, majikan sendiri akan mengurus dan menyediakan laporan keuangan. Okey, pemilik akan buat sendiri. Okey, kemudian pekerja sendiri. Bagi perniagaan yang volum perniagaannya tinggi, majikan tidak mampu lagi mengurus dan mengendalikan akaun dan penyata kewangan kerana menghadapi kekangan dari segi masa dan tenaga. Oleh itu, majikan akan mengupah pekerja untuk mengurus dan mengendalikan akaun dan penyata kewangan sama ada secara sepenuh masa ataupun sepenuh masa ataupun separuh masa. So, tadi pemilik perniagaan dia buat sendiri penyata kewangan tu. Kali ni dia ada wujudkan jawatan dekat tempat kerja dia, dekat syarikat dia. So dia lantik seorang menguruskan akaun dia lah. Dan terakhir sekali, pihak luar. Pihak luar ni bagi perniagaan yang tidak mempunyai accountant, mereka akan melantik accountant bertauliah. Dia akan minta accountant bertauliah untuk mengendalikan laporan keuangan perniagaan dia. Okay, next. Kita akan pergi. Okay, tengok objektif. Pelajar boleh menyeraikan pengguna penyata kewangan. Siapa yang gunakan penyata kewangan ni? Okay, ada dua iaitu pengguna, dia terbagi pada dua. Pengguna penyata kewangan terbagi pada dua, iaitu pengguna dalaman dan pengguna luaran. Pertama, pengguna dalaman ialah pemilik perniagaan. Okay, kedua, pihak pengurusan dan pekerja. Okey, pelajar perlu tahu tu je. Okey, penerangan lanjut dalam buku teks. Manakala pengguna luaran ialah pihak bank. Pihak bank ni biasa nak tengok syarikat tu mampu tak membayar hutang. Kalau bank, syarikat tersebut ingin membuat pinjaman pada bank. Kemudian pembekal, sama juga berkaitan dengan hutang juga. Okey, berapakah kredit yang boleh diberikan? Kredit tu maksudnya hutang boleh diberikan berdasarkan penyata kewangan. Okay, agensi kerajaan seperti lembaga hasil dalam negeri dan pemegang saham, orang yang nak beli saham syarikat tersebut, dia yakin tak untuk melabur dalam syarikat tersebut. So dia akan tengok pada penyata kewangan. Okay guys, rasa sampai situ sahaja. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share channel saya. Dan untuk mendapatkan latihan, okay, tengok dekat description dekat bawah, klik link tersebut, dan juga bahan buku teks ada di situ, serta link untuk PowerPoint ni untuk guru-guru pun boleh di-download dekat situ. Okey. Sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Jangan lupa tengok video-video saya yang akan datang. Terima kasih. Bye bye. Adios.